Murid-murid, hari ini kita akan menjalankan perbincangan tentang satu lagi topik berkaitan dengan cahaya. Kita akan bincangkan tentang pembiasan cahaya. Terlebih dahulu, sebelum ini telah kita bincangkan dua faktor ataupun dua ciri-ciri cahaya. Yang pertama telah kita pelajari berkenaan dengan pergerakan cahaya. Kemudian kita kembangkan pengetahuan kita kepada pantulan cahaya. Dan hari ini adalah bahagian yang ketiga di dalam sifat cahaya, iaitu pembiasan cahaya. Di dalam tajuk ini, kita akan kenali beberapa bahagian tentang pembiasan cahaya. Yang pertama adalah tentang maksud pembiasan itu sendiri. Yang kedua, kita akan lihat contoh ataupun medium bahan yang boleh menjadikan pembiasan cahaya. Yang ketiga adalah bagaimana pembiasan cahaya itu terjadi, dan kita akan lihat beberapa contoh pembiasan cahaya yang terdapat di dalam kehidupan kita, serta hasil daripada pelajaran semua ini kita akan lihat bagaimana kita boleh simpulkan ataupun kita boleh dapat buat refleksi tentang pembiasan cahaya. Mari kita lihat tentang maksud pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya ini bererti cahaya membelok semasa melalui medium ataupun bahan yang berbeza. Jika kita lihat daripada gambaran yang saya lampirkan di sini, kita dapat lihat sinar tuju apabila melalui satu medium yang dikenali sebagai kaca, berlaku pembekokan ataupun cahaya membelok sedikit daripada jajaran ataupun jalan asalnya. Jika kita lihat, sepatutnya sinar tuju ini boleh bergerak terus. Tetapi oleh kerana ketika melalui satu medium yang berbeza, iaitu kaca, arah pergerakan cahaya ini sedikit membelok dan inilah yang dikenali sebagai pembiasan cahaya. Di dalam contoh yang kedua juga ini kita dapat lihat jalur cahaya yang melalui kaca akan berubah arah pergerakan sinar tujunya apabila melepasi kaca. Kedua-dua keadaan ini merujuk kepada pembiasan cahaya. Mari kita lihat contoh-contoh bahan yang boleh membelokkan ataupun boleh menjadikan cahaya ini terbias. Yang pertama, apabila cahaya daripada udara bergerak melalui air dan cahaya yang melalui kaca. Jadi kalau kita lihat kejadian contoh yang pertama ini, cahaya datang daripada matahari melalui udara dan kemudiannya dibiaskan apabila melalui titisan-titisan air di kawasan air terjun ini. Jadi terhasillah pelangi. Begitu juga apabila satu jalur cahaya melalui prisma kaca. Jika kita lihat, arah tuju sinar ini berubah apabila melalui dan keluar daripada prisma kaca. Jadi kedua-dua keadaan ini dikenali sebagai pembiasan cahaya. Dan bahan yang menjadikan cahaya ini terbias adalah di antara udara dan air serta udara dan kaca. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita bagaimana pembiasan cahaya ini akan terjadi. Yang pertamanya, ia adalah berkenaan dengan kelajuan cahaya yang bergerak. Apabila satu-satu cahaya bergerak melalui udara, cahaya itu bergerak lebih laju. Namun, apabila cahaya itu bergerak melintasi ataupun melalui bahan seperti air ataupun kaca, kelajuan cahaya ini akan menurun. Ataupun kita boleh katakan, cahaya bergerak lebih perlahan di dalam air ataupun kaca. Oleh kerana perubahan kelajuan ini berubah daripada laju kepada perlahan, maka pergerakan cahaya juga tadi akan menjadi membelok. Serta inilah punca ataupun inference bagaimana pembiasan cahaya ini terjadi. Mari kita lihat pula bagaimana ataupun apakah contoh-contoh pembiasan yang ada berlaku di sekitar kita. Kita mesti biasa lihat bagaimana pensel membengkok apabila dicelupkan atau direndam di dalam air.
Oleh kerana cahaya sedang bergerak daripada udara melintasi air, maka cahaya tadi terbias. Hasilnya, pensel yang lurus kelihatan seperti bengkok. Begitu juga apabila kita berenang di dalam kolam air. Biasanya kita akan perhatikan dasar kolam itu seakan cetek. Ini berlaku apabila cahaya daripada udara melalui air dan menghasilkan pembiasan cahaya. Oleh itu, anda ataupun saya akan melihat dasar kolam ini seakan cetek. Penghasilan pelangi juga berlaku apabila cahaya terbias melalui titisan-titisan hujan yang kecil berada di udara. Oleh itu, pembiasan berlaku dan menghasilkan pelangi. Jadi, daripada hasil perbincangan kita tentang pembiasan, dapat kita lihat beberapa bahagian yang telah kita pelajari. Contohnya, bagaimana pembiasan ini berlaku dan contoh-contoh medium ataupun bahan yang boleh membiaskan cahaya. Kita juga telah membincangkan contoh-contoh pembiasan cahaya yang terjadi di persekitaran kita. Jadi, mari kita lihat apakah kesimpulan daripada pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini adalah berkenaan dengan pembiasan cahaya. Dan perkara yang paling penting yang perlu kita tekankan dalam perbincangan kita hari ini adalah cahaya bergerak daripada udara ke air ataupun kaca dan menjadikan kelajuannya berubah. Oleh itu, cahaya akan membelok dan inilah yang dikenali sebagai pembiasan cahaya. Jadi secara asasnya, pembiasan cahaya ini perlu melalui beberapa bahan, sama ada daripada udara kepada kaca ataupun udara kepada air. Itu sahaja pelajaran kita hari ini. Moga bermanfaat dan anda mendapat pemahaman yang baik tentang pelajaran hari ini. Sekian, terima kasih.